lupa tekan butang subscribe dan butang lonceng untuk terus belajar bersama Cikgu Wei. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua anak-anak murid cikgu yang cikgu sayangi dan juga ibu-ibu ayah yang sedang menonton, yang sedang membimbing anak-anak murid tahun 1. Semoga cikgu doakan semoga sentiasa berada dalam keadaan sihat walafiat walaupun kita masih lagi di bawah pandemik COVID. Kita kena berjaga-jaga dan sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah mengangkat virus COVID daripada negara kita dan juga di bumi ini, insya-Allah. Baik, sebelum perkongsian cikgu berkenaan dengan subjek Sains KSSR tahun 1, baiklah marilah kita sama-sama baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Amin ya rabbal alamin. Baik, semoga dengan doa yang sama-sama kita baca mendapat perlindungan daripada Allah dan juga Allah bukakan pintu hati anak-anak murid untuk mempelajari ilmu-ilmu walaupun hanya belajar daripada rumah, PDPR. Baik, berkenaan dengan video kali ini, cikgu ialah Cikgu Wei. Channel cikgu iaitu Cikgu Wei. Murid-murid dan juga ibu ayah bolehlah akses channel Cikgu Wei di YouTube. Hanya type Cikgu WEA, Cikgu Wei, untuk mendapatkan video-video pembelajaran KSSR Sains Sekolah Rendah tahun 1, tahun 2, tahun 3 dan juga istilah-istilah sains bagi tahun 4, tahun 5 dan tahun 6. Semoga video yang cikgu telah hasilkan, video yang telah cikgu hasilkan dan cikgu telah buat dapat membantu murid-murid semua di seluruh Malaysia untuk memahami lebih mendalam tentang subjek sains KSSR Sekolah Rendah. Baik, untuk hari ini perkongsian cikgu hanyalah simple berkenaan dengan sains tahun 1 KSSR Sekolah Rendah. Kerana sekarang ni bermulalah musim buka sekolah, jadi cikgu ingin kongsikan yang anak-anak, ibu ayah perlu pelajari berkenaan dengan subjek sains tahun 1 sekolah rendah. Baik, hari ini cikgu akan tunjukkan buku teks sains tahun 1 dan juga kandungan yang akan dipelajari serta unit-unit yang akan dipelajari oleh murid-murid tahun 1 di seluruh Malaysia yang menggunakan buku teks KSSR Sains Sekolah Rendah. Kalau dah ada yang dah dapat buku teks, bolehlah belek-belek buku teks dan cuba tengok apa yang cikgu ingin jelaskan pada hari ini. Baik, untuk permulaannya, okey, ini adalah buku teks sains tahun 1. Baik, kita teruskan dengan kandungan. Okey, kandungan apa yang perlu dipelajari sepanjang tahun 2021 dan terdapat 10 unit. 10 unit yang perlu dipelajari oleh murid-murid tahun 1 di sekolah rendah seluruh Malaysia, sekolah rendah. Okey, yang pertama sekali kita tengok yang perlu dipelajari iaitu kemahiran saintifik. Kemahiran saintifik, okey. Apakah kemahiran saintifik? Mungkin cikgu di sekolah nanti akan jelaskan melalui pembelajaran secara maya, secara online. Jadi cikgu hanya nak bagi murid-murid, anak-anak tahu dulu apa subjek sains ni. Sebab sekarang ni kita tak pergi sekolah kan, murid-murid tak pergi sekolah, tak bersemuka dengan cikgu di sekolah, hanya bersemuka melalui online. Mungkin tak dapat jelas apa yang akan dipelajari. Baik, cikgu kongsikan yang pertama iaitu berkenaan dengan kemahiran saintifik. Kemahiran saintifik ni adalah terbahagi kepada dua, iaitu kemahiran proses sains dan juga kemahiran manipulatif. Okey, untuk tajuk yang pertama ni murid-murid akan pelajari ni kemahiran proses sains. Kemahiran proses sains dan juga kemahiran
manipulatif. Okey, apakah itu kemahiran proses sains? Okey, nanti cikgu akan tunjukkan sedikit. Okey ni, kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif. Okey. Jadi dua ini saja kemahiran saintifik yang murid-murid tahun 1 akan pelajari. Okey. Kemahiran proses sains ni terbahagi kepada berapa? Kemahiran manipulatif ni terbahagi kepada berapa? So mungkinlah cikgu-cikgu, adik-adik akan terangkan lebih jelas tentang kemahiran proses sains. Baik, lepas ni cikgu akan tunjuklah sedikit. Okey, untuk unit yang kedua. Okey, ini adalah unit yang kedua. Okey, murid-murid akan belajar berkenaan dengan peraturan bilik sains. Okey. Baik, sebelum ni kalau di sekolah mungkin di tadika kan, di pasti murid-murid tak ada bilik sains. Okey, untuk di sekolah rendah ni terdapat bilik sains yang perlu guru-guru sains dan juga murid-murid pelajari sains di bilik sains. Okey, bilik sains ni adalah tempat untuk murid-murid pada waktu sains, waktu subjek sains akan membuat eksperimen ataupun penyiasatan. Okey, untuk masuk ke bilik sains, murid-murid perlu mematuhi peraturan bilik sains. Okey, tu murid-murid dan juga adik-adik patuhi peraturan bilik sains. Okey, lepas ni kita tengok. Macam mana. Dan seterusnya, unit yang ketiga. Okey, ini adalah unit yang ketiga. Okey, ini adalah tajuk yang agak menarik, benda hidup. Okey, mungkin setengah murid telah tahu apakah itu benda hidup, apakah benda hidup, apakah benda yang bukan hidup, dan juga apakah ciri-ciri. Okey, ini benda hidup dan juga ciri-ciri yang kita boleh katakan sebagai benda hidup. Selepas tu murid-murid juga akan pelajari berkenaan dengan saiz kecil, mana objek yang lebih kecil, manakah objek yang lebih besar, dan juga akan mempelajari tentang keperluan asas benda hidup. Apakah benda hidup yang perlukan untuk kita katakan dia sebagai benda hidup, kan? Contohnya di sini cikgu bagi tahu benda hidup ni terdiri daripada tiga saja, iaitu manusia, tumbuhan dan juga haiwan. Selain pada tiga benda ni, kita tak kategorikan dia sebagai benda hidup. Kenapa? Tiga benda ni saja. Okey, lepas ni mungkin adik-adik akan pelajari tajuk ni lebih detail dengan cikgu-cikgu adik-adik di sekolah. Okey, seterusnya tajuk manusia. Okey, unit yang keempat ni tajuk iaitu unit manusia. Murid-murid akan pelajari tentang deria manusia. Ada berapa deria manusia kan? Mendengar, merasa. Okey, itu deria manusia contoh. Dan juga lepas tu kita mengelas. Mari mengelas. Dan juga belajar untuk menggunakan deria sepenuhnya macam mana. Ini adalah sub-unit dalam tajuk dalam unit manusia. Seterusnya ulang kaji, ingat semula dan rekreasi sains. Baik. Untuk unit yang kelima iaitu tajuk unit berkenaan dengan haiwan. Baik, ini pun juga menarik sebab murid-murid akan mengkaji, mempelajari tentang benda hidup haiwan, akan mempelajari tentang bahagian tubuh haiwan. Kalau di rumah ada memelihara haiwan, contohnya kucing kan, ada yang memelihara hamster, ada yang kalau di kampung memelihara lembu kan. So tahu tak bahagian-bahagian tubuh haiwan ni sama ke tak? Setiap haiwan, bahagian tubuh haiwan ataupun setiap haiwan ni ada yang berbeza bahagian tubuh haiwan. Okey, baik. Seterusnya mempelajari tentang kepentingan tubuh haiwan. Kenapa haiwan ni Allah jadikan ada sayap? Kenapa haiwan ni Allah jadikan dia ada ekor? Mesti ada kepentingan dia bagi setiap bahagian tubuh haiwan. Murid-murid, adik-adik akan pelajari dan juga membezakan dan menyatakan kepentingan bahagian tubuh haiwan. Okey, ini adalah aktiviti yang akan adik-adik pelajari dalam unit 5 iaitu haiwan. Seterusnya kita tengok unit yang ke-6 iaitu tumbuhan. Dalam tajuk tumbuhan ni juga dikategorikan sebagai benda hidup. Okey, kenapa kita katakan tumbuhan ni sebagai benda hidup? Adakah tumbuhan ni boleh berjalan macam manusia? Adakah tumbuhan ni boleh berlari macam haiwan? Okey, kenapa kita kata dia sebagai tumbuhan ni sebagai benda hidup? Nanti adik-adik akan pelajari
di topik yang kedua, ketiga benda hidup dan benda bukan hidup. Okey, adik-adik kena tahu ciri-ciri bagi benda hidup. Okey, dalam tajuk tumbuhan ni, murid-murid adik-adik kenali bahagian tumbuhan. Okey, kenali bahagian tumbuhan. Bahagian tumbuhan contohnya daun, akar, buah, bunga. Apakah bahagian-bahagian yang ada pada satu-satu tumbuhan tersebut, dan ciri bahagian yang berbeza antara satu tumbuhan dengan tumbuhan yang lain. Apakah perbezaan ciri yang terdapat di antara kedua-dua tumbuhan tersebut? Murid-murid adik-adik akan pelajari. Seterusnya, murid-murid akan pelajari pentingnya bahagian tumbuhan. Kenapa pentingnya ada akar? Kenapa pentingnya ada daun? Ini dalam tajuk unit tumbuhan ni adik-adik akan belajar. Dan seterusnya adalah yang cikgu tandakan ni bawah ni adalah aktiviti yang adik-adik akan lakukan. Baik, seterusnya murid-murid akan pelajari, akan mengetahui dengan cikgu-cikgu di sekolah, iaitu berkenaan dengan magnet. Apakah magnet ni? Apakah gunanya magnet? Macam mana bentuk magnet? Ada berapa bentuk magnet? Macam mana bentuk magnet ni? Adakah magnet ni bentuk segi empat, bentuk bulat ke? Okey. Hebatnya magnet. Kenapa kita katakan magnet ni hebat? Nanti adik-adik akan belajarlah kenapa kita kata magnet ni hebat. Sebab magnet ni dia boleh menarik objek daripada yang diperbuat daripada logam, iaitu besi, kan? Tarikan dan tolakan magnet. Macam mana kita nak melihat magnet tu menarik antara satu sama lain? Okey, mungkin cikgu-cikgu akan tunjukkanlah penyiasatan ni dalam online ke dan di rumah, dan adik-adik akan pelajari dengan lebih jelas. Dan juga murid-murid akan tahu tentang kekuatan magnet. Magnet mana yang lebih kuat? Kenapa magnet ni lebih kuat? Kenapa magnet ni kurang kuat? Adakah semua magnet yang bersaiz besar kuat? Ataupun adakah magnet yang bersaiz kecil kurang kuat? Mungkin cikgu akan jelaskan apabila sampai pada unit tu 7. Okey. Seterusnya unit yang ke-8, iaitu penyerapan. Okey, penyerapan ni murid-murid akan pelajari tentang tajuk penyerapan bermula muka surat 71. Murid-murid adik-adik boleh belek-belek, boleh tengok dalam buku teks apakah yang dinyatakan, yang dimaksudkan dengan penyerapan. Sebelum murid-murid belajar dengan cikgu-cikgu, adik-adik boleh cuba tengok apakah berkenaan dengan unit 8 tajuk penyerapan ni. Objek yang menyerap air dan juga objek yang tidak menyerap air. Adakah semua objek ni dapat serap air? Adakah ada objek yang menyerap air dan ada objek yang tidak menyerap air? Jadi dalam tajuk ini, dalam unit 8 ni, murid-murid akan lebih faham tentang objek yang dapat menyerap air dan juga objek yang tidak dapat menyerap air. Seterusnya, murid-murid akan pelajari tentang kepentingan objek menyerap air dan kepentingan objek yang tidak menyerap air. Jadi objek yang menyerap air ni ada kebaikan dia, kepentingan dia. Dan juga objek yang tidak menyerap air ni pun ada juga kebaikan dan juga kepentingannya. Objek yang tidak menyerap air iaitu sebagai contoh baju hujan, kan? Ada tak kepentingan baju hujan kepada manusia? Mestilah ada, kan? Dia tidak menyerap air tetapi dia masih ada kepentingan. Dan yang seterusnya ulang kaji dan juga aktiviti. Baik, untuk unit yang ke-9, iaitu tajuk dia bumi. Ini tajuk yang sangat menarik. Cikgu rasa sangat menarik. Murid-murid akan pelajari bentuk muka bumi. Okey, apakah yang dikatakan dengan bentuk muka bumi? Baik, ada berapa bentuk muka bumi? Okey, di sini cikgu boleh nyatakan sebelum adik-adik belajar, bentuk muka bumi ini terdiri daripada sungai, laut, kolam,
Itu adalah contoh-contoh bentuk muka bumi. Bukannya bentuk muka bumi ni bentuk macam muka kita, muka bulat, muka lepeh, bukan. Bentuk muka bumi ni seperti contoh yang cikgu telah nyatakan. Untuk tahun 1 itu yang murid-murid perlu pelajari. Baik, seterusnya di bawah tajuk unit 9 bumi ni, murid juga akan pelajari tentang tanah. Ada berapa jenis tanah? Murid-murid, adik-adik akan pelajari tentang tanah. Ada berapa jenis tanah? Sebagai contoh, cikgu bagi terdapat 3 jenis tanah kan. Tanah apa? Tanah kebun, tanah liat dan juga pasir. Okey, apakah kandungan-kandungan yang ada dalam tanah tersebut? Nanti murid-murid, adik-adik akan pelajari dengan lebih jelas dengan cikgu-cikgu di sekolah. Murid-murid di bawah tajuk bumi ini dengan lebih menarik, cikgu rasa. Hari ini cikgu hanya jelaskan apa yang murid-murid akan pelajari. Berapa unit yang murid-murid akan pelajari untuk tahun 1 ni. Nak bagi nampak dulu overview berkenaan dengan sains KSSR tahun 1 di sekolah rendah. Tak nak bagi blur-blur lah kan, walaupun kita belajar di rumah. Baik, last sekali. Unit yang last sekali iaitu unit tajuk asas binaan. Ni sangat senang tajuk ni. Dalam kehidupan seharian pun murid-murid dah pernah tengok bentuk-bentuk asas. Semasa kecil pun dah pernah bermain permainan yang mempunyai bentuk asas yang murid-murid akan pelajari, iaitu bentuk asas. Terdapat cikgu 4 bentuk asas. Ada 4 bentuk asas kan. Nanti murid-murid boleh tengok, adik-adik boleh tengok dalam buku teks apakah 4 bentuk asas tersebut dan juga boleh namakan. Senang. Seterusnya, bongkah bentuk asas. Boleh juga cuba tengok dalam buku teks. Sangat senang. Contohnya seperti bongkah bentuk asas ni seperti kuboid, kubus. Okey, itu contoh dia. Contoh. Ada lagi murid-murid boleh tengok. Okey, pentingnya bongkah bentuk asas. Kenapa dia penting kepada manusia, kepada kehidupan kita, kepada binaan? Kenapa dia penting? Dan ulang kaji, ingat semula dan juga rekreasi sains. Itu sajalah untuk unit topik yang akan dipelajari. Ini adalah kemahiran saintifik terbahagi kepada 2, iaitu kemahiran proses sains. Di bawah kemahiran proses sains terdapat KPS memerhati. Kita menggunakan 5 kemahiran deria, 5 deria untuk kemahiran memerhati kan. Okey, ini adalah kemahiran proses sains kedua, iaitu berkomunikasi. Hanya 2 ini sahaja. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan berkomunikasi? Okey, lisan, lakaran dan tulisan adalah cara berkomunikasi. Okey, seterusnya. Okey, itu saja tajuk. Satu lagi, kemahiran manipulatif. Okey, kemahiran manipulatif ialah kemahiran psikomotor semasa menjalankan penyiasatan sains. Terdapat berapa kemahiran manipulatif? Iaitu terdapat 5 kemahiran manipulatif. Dalam buku teks ini ada boleh tengok. Yang pertama, menggunakan alatan dan bahan sains. Seterusnya boleh tengok dalam buku teks. Okey, itu untuk tajuk unit tahun unit 1. Baik, ini peraturan bilik sains. Senang saja cikgu rasa. Ini peraturan bilik sains, kena beratur. Okey, boleh tengok dalam buku teks. Okey, cikgu nak tunjuk satu lagi, benda hidup dan benda bukan hidup, sampai unit 3. Okey, ini contoh. Okey, ini adalah cuba adik-adik pilih apakah objek ataupun benda hidup dan benda bukan hidup. Okey, ciri-ciri benda hidup dan benda bukan hidup: memerlukan air, bernafas, bergerak, membiak, okey, dan membesar. Ini subjek sains ni. Jadi ini adalah pengalaman pembelajaran baru. Itulah sebab cikgu tunjukkan untuk memberi penjelasan kepada murid-murid dan juga anak-anak, ibu dan ayah sekalian.
Jadi untuk lebih detail nanti mungkin boleh bertanya dengan guru-guru di sekolah. Dan juga cikgu ucapkan selamat belajar bagi murid-murid tahun 1 Sekolah Kebangsaan dan semualah murid-murid di seluruh Malaysia tahun 1, dan juga sentiasa berdoa, jangan tinggal solat, semoga kita sentiasa dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga loceng di bawah ini, supaya selepas ni bila cikgu upload video berkenaan dengan pembelajaran sains, murid-murid dan juga ibu ayah dapat notifikasi video-video baru cikgu. Semoga video-video tersebut dapat membantu murid-murid dan juga ibu ayah membimbing dan mempelajari sains sekolah rendah dengan baik. Cikgu doakan semoga kita sentiasa dilindungi dan walaupun kita berada di rumah, kita sentiasalah belajar dan terus belajar untuk berjaya, untuk mendapatkan ilmu dan diberkati Allah. InsyaAllah kita jumpa insyaAllah di video yang akan datang. Jangan lupa layari video-video cikgu di channel Cikgu Wear. Okey, semoga bermanfaat untuk semua. Itu saja daripada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye.